Wahabi suka tanya sifat 20 tu datang dari mana. Zaman Rasulullah tak ada, zaman Imam Syafi'i pun tak ada. Tiba-tiba datang sebut sifat 20. Betul apa dia cakap ni, ya? Sifat 20 ni memang tak ada dalam zaman Rasulullah. Zaman Imam Syafi'i pun tak ada. Apa yang tak ada? Istilah sifat 20 tu tak ada. Jangankan istilah sifat 20, istilah ilmu tauhid tu pun tak ada. Ada zaman hadis mana tuan-tuan jumpa? Qala Rasulullah SAW, dalam sabda Nabi SAW, ketika mengajar ilmu tauhid, ada Rasulullah, ini pelajaran ilmu tauhid, ini pengajian fiqh, mana ada? Betul, memang tak ada. Nama tu semua bid'ah. Semua bid'ah tu. Tapi makna daripada pengajian sifat 20 itu sudah ada di zaman Rasulullah. Saya ulang lagi, apa yang dipelajari dalam sifat 20? Sifat wujud, sifat kidam, sifat baqa. Benda ni ada tak pada Allah Ta'ala? Ada tak ada? Ada. Tak ada seorang pun berani kata tak ada, ya? Tak ada seorang pun berani kata tak ada. Zaman Rasulullah mengajar mengenal Tuhan, ada tak benda-benda ni disebut oleh Rasulullah? Ada, tapi dengan cara dan ayat-ayat yang berlainan. Sesuai di zaman tu semua senang faham, ya, ketika zaman itu. Tapi istilah fiqh, istilah tauhid, sifat 20 memang tak ada. Tapi apa yang ada dalam ilmu sifat 20 ni dah ada sejak zaman Nabi Adam. Jangan memang surah zaman Nabi Adam dah ada dah benda yang sama. Habis kenapa bila akhir zaman ni buh nama sifat 20? Zaman dulu tak buh nama sifat 20? Supaya senang faham, senang kita nak belajar. Kerana ilmu ni macam benih, dia tak macam tu je, dia mengembang. Dia berkembang dan berkembang dan berkembang dan berkembang. Tidak statik. Lebih makin lama makin halus, makin mudah dipelajari, makin mudah dipelajari. Adakah perkara ni kalau kita buat kita masuk neraka? Betul masuk neraka kalau apa yang kita ajar ni bertentangan apa yang Rasulullah mengajar. Tapi kalau apa yang diajar itu sama sebiji macam isi yang Nabi Allah Rasulullah ajar, iaitu Allah yang kita sembah ni wujud, Allah yang kita sembah ni berkuasa, Allah yang kita sembah ni ada sifat iradah, sama, cuma kita buh nama je. Kita buh nama. Ini adalah masalah tauhid. Supaya macam masalah fiqh. Wahabi kata rukun sembahyang ada berapa? Berapa tuan-tuan? 13. Pernah jumpa hadis? Siapa sini pernah jumpa hadis Nabi mengajar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkanus solah salasata asyara? Siapa jumpa? Saya bagi RM1. Rasulullah mengajar rukun sembahyang 13. Hafal. Tak ada. Mana mari kata 13 ni? Faham daripada hadis Nabi, faham daripada kata Nabi tu. Malah di zaman Rasulullah SAW, Nabi tak pernah pun cakap, tak pernah ada satu ayat pun yang mengatakan semayang itu wajib. Ada Nabi kata semayang itu wajib? As-salatu wajib. Yang ada aqimus solah, dirikanlah semayang. Habis mana datang perkataan wajib ni? Wajib tu bid'ah juga. Jangan kata sifat 20 bid'ah, sebut wajib, sunat, haram tu pun bid'ah juga. Sebab tak ada dalam Quran kata semayang tu wajib. Yang ada aqimus solah, dirikanlah semayang. Ayat kata semayang wajib tak ada. Habis kenapa kita kata wajib? Bid'ah. Bid'ah lah sebut tu. Tapi aqimu tu fi'lu amrin. Fi'il amar menunjukkan pada wajib. Maka di situlah datangnya makna wajib. Nampak. Ini saya kalau nak urai banyak lagi, panjang lagi tu. Banyak lagi. Banyak benda yang Rasulullah tak sebut. Macam sifat 20 tadi lah. Tapi isi dalam sifat 20 tu, itulah yang apa Rasulullah ajar, apa Imam Syafi'i ajar. Cuma namanya saja dibubuh, tebuh nama tu. Tak usah jauh dah tuan-tuan. Semayang tuan-tuan semayang sunat, semayang sunat
sesudah wuduk, sunat wuduk, sembahyang sunat wuduk. Siapa sini boleh tunjuk saya satu hadis Nabi kata ini sembahyang sunat wuduk? Tak ada. Nabi kata bila engkau telah berwuduk, sembahyanglah engkau 2 rakaat, fasalli rakaatain. Nabi tak kata sembahyang sunat wuduk. Habis mana buah nama sunat wuduk? Bid'ah. Nama sunat wuduk tak ada zaman Rasulullah, memang tak ada. Yang ada sembahyang sunat lepas wuduk. Habis nak panggil apa tu? Nak panggil apa sembahyang sunat lepas wuduk ni? Sunat wuduk, buah nama. Tahiyatul masjid, Nabi tak pernah kata siapa masuk masjid kena sembahyang tahiyatul masjid. Ada siapa jumpa hadis tu? Saya bagi RM100 lagi. Kok ada dalam duit. Nabi kata bila kamu masuk dalam masjid, ya, falyusalli rakaatain, sembahyanglah kamu 2 rakaat. Nabi tak kata kamu sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Tak pernah Nabi sebut bid'ah perkataan tahiyatul masjid itu. Tak pernah sebut. Tapi masuk masjid sembahyang 2 rakaat itu untuk apa? Hormat Tuhan yang menjadikan masjid. Dinamakan tahiyatul masjid. Timbul soalan, habis selama ni semua ulama kita ni memandai-mandai lah, bubuh nama tu, bubuh nama ni. Rasulullah tak sebut pun semua tu. Memandai-mandai kata 13 rukun, memandai-mandai ini semayang, ini semayang, ini. Kenapa nak buat macam tu? Kerana Nabi berkata innamal a'malu bin niat wa likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amal itu dengan niat. Kau masuk ni, kau semayang ni, semayang apa ni kau masuk masjid ni? Kau niat nak semayang apa ni? Semayang sebab Nabi suruh semayang. Untuk apa? Tak hormat masjid. Bahasa Arab panggil apa? Tahiyatul masjid. Lepas wuduk kau sembahyang 2 rakaat ni, sembahyang 2 rakaat apa ni? Yalah 2 rakaat lepas wuduk, sunat wuduk lah. Nak sebut nama apa lagi? Buh nama sunat wuduk. Semua tu bid'ah. Semua tu bid'ah. Dengan makna tak ada dalam zaman Rasulullah disebut nama itu. Tetapi bila kita buat, itulah yang Nabi suruh. Itulah Nabi suruh. Timbul soalan yang ketiga. Soalan ketiga, adakah seorang itu masuk neraka sebab membuat nama-nama yang bid'ah ni? Masuk neraka tak? Sebab dalam hadis Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalatin finnar. Tiap-tiap bid'ah tu sesat, tiap-tiap yang sesat masuk neraka. Kita ni semua masuk neraka tuan-tuan sebab buh nama tahiyatul masjid, buh nama sunat wuduk, buh nama sifat 20. Masuk neraka sebab bubuh nama. Ya Allah, teruk Islam ni, buh nama masuk neraka. Sedangkan yang kita buat tu, itulah yang Nabi suruh. Inilah yang katakan kejahilan. Ini jahil. Ini jahil ni. Jahil yang tak dimaaf ni. Membida'ahkan orang sebab kau tak faham yang mana bida'ah, yang mana tak bida'ah. Bida'ah tu, ya, pembahasan yang sangat panjang lah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan?